Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Kembali ke Tok Lang Channel. Hari ini kita berada di Bandar Maran, Pahang. Kita nak bongkar apa rahsia di sebalik baja bioorganik enrich yang biasa saya guna dalam kebun saya. Kita berada di Anjong Selera, Maran. Kalau tuan-tuan tak percaya kat Maran, cuba tengok yang sana tu. Ada tulis kan? Saya tak tipu punya. Memang kita ada kat Maran. Jom. Sampai dah sebenarnya. Kalau tuan-tuan tengok, inilah ya baja yang beg biru yang tuan-tuan guna tu. Sebenarnya nasib kita baik ya, sebab apabila saya gunakan dalam 2-3 video saya baja enrich ni, pihak pengurusan kilang ni kontak saya dan ajak saya datang ke kilang ni untuk tunjuk proses bagaimana mereka buat baja lah. Sambil-sambil saya santai-santai je datang berjalan, kebetulan hantar anak ke UiTM Jengka ni, jadi kita pun buat video lah. Jadi sebelum itu seperti biasa, kepada sahabat-sahabat semua yang masih lagi belum subscribe Tok Lang Channel, bolehlah bantu kami memperkembangkan lagi channel ini dengan menekan butang subscribe dan juga loceng notifikasi sebagai tanda sokongan. Saya sangat hargainya. Seperti yang saya janji tadi, sekarang kita berada di kilang di mana puncanya baja bioenrich ni dia dikeluarkan lah. Jadi bersama saya ialah Encik Prem Marajan. Kita akan kenalkan sebagai Mr. Prem je lah. Mr. Prem. Saya pengurus operasi daripada Ibu Pejabat. Pengurus operasi daripada Ibu Pejabat. So Encik Prem akan ikut kita sebab bila banyak kita buat mengenai baja enrich ni, saya berbesar hatilah sebab dijemput oleh kilang ini untuk menunjukkan kepada tuan-tuan bagaimana baja ini diproses dan dibuat. Kita tengoklah, macam saya kata tadi, kita nak bongkar rahsia baja ni apa dia sebenarnya. Sepatah dua kata daripada Encik Prem. Okey, terima kasih. Saya Mr. Prem daripada Ibu Pejabat. Saya akan terangkan bagaimana proses baju kompos daripada mula sampai ke bagging lah. Dia ada beberapa step. Jadi kita boleh mulakan lah, kita terus ke lokasi. Kita tengok dia punya step dia. Daripada situ kita akan pergi ke satu persatu lah. Kita akan terangkan. Okay. Jom kita pergi. Jom pergi sana. Tandan yang dah diracik tu daripada kilang sawit akan diambil, bawa ke sini, kita kumpulkan dulu. Lepas itu kita akan bentuk, dipanggil heap lah, heap bahasa Melayu longgok lah. Longgok. Satu longgok dianggarkan dalam 400 hingga 500 tan. Sini kita kumpulkan dulu. Lepas itu bila kita masuk ke satu longgok kita akan tengok balik kalau ada batu, bahan-bahan buangan semua ni kita cuba asingkan. Kita cuba masukkan bahan semata-mata EAB saja, tandan EAB saja dalam racikan. Mana batu, tanah semua memang tak ada lah. Mula-mula kita kat sini memang longgok secara ni je lah. Secara purata dulu lah. Kita letak dulu. Tidak ada najis ya? Semua memang... Yang ini, okey, untuk pengetahuan, baju kompos ni kita buat daripada bahan buangan kilang sawit. Macam EAB, pom, semburan pom, sludge apa semua. Kita tak campur langsung dengan bahan-bahan najis atau tinja apa binatang ya. Dia panggil plant base lah. Bukannya animal base. Jadi tak perlu risau. Tinja memang tak ada. Tak ada langsung. Bukan sikit, memang tak ada langsung. Begitu. Jadi daripada sini kita akan ambil, kita longgok di sini. Lepas di sini kita longgok kat sini. Ini memang dah pure ni. Ini pure lah. Maknanya ini sebenarnya ada kat sini dah halus sangat ni. Dah halus lah. Sepatutnya dia bukan macam ini. Nanti kita ambil di sana, you boleh edit nanti lah.
Dia macam ni, dia kasar-kasar macam ni. Ya. Dia kasar-kasar macam ni. Kita ambil, kita longgo yang saya kata 4 ke 5 titan. Kita letak, lepas itu kita akan sembur dengan microbe purport. Kita sembur minggu pertama, lepas itu kita sembur minggu ketiga untuk proses pereputan. Kalau kita nak biarkan dia bereput begitu, akan masalah. Jadi bila kita gunakan microbe purport tadi, dia dalam tempoh, kita punya tempoh keseluruhan dalam 45 hingga 70 hari. Keseluruhan proses purport tu. Di sini masih lagi ada itulah. Ada, ni semua ada. Masih ada lagi ya. Okey. Kalau kita tengok di sini, kita nampak macam batu apa semua ni. Sepanjang proses pengkomposan ni, benda-benda ni semua ada tau. Benda-benda semua ada. Kita akan asingkan semasa proses penapisan. Proses itu proses yang seterusnya lah. Seterusnya lah. Sepanjang kita buat ni, kita selepas kita sembuh microbe tadi, kita biarkan dalam 2 minggu, lepas tu kita mula buat pembalikan, turning dipanggil. Pakai mesin kat luar tadi, mesin reloader lah. Kekeliruan, awas selalu. Ini sebenarnya fiber dan karbon daripada boiler. Maksudnya kalau dia hancur benda ni boleh digunakan, tapi sebab bila berketul-ketul macam batu, kita buat pengasingan semasa kita napis. Okey. Sekarang ni masa longgo ni kita buat dulu lah, kita nak kompos kan. Betul. Tak kisahlah apa bahan yang ada di sini pun. Tapi semasa masuk ke proses kita nak jadikan baja tu, masa tu kita memang kita ada proses pengasingan tu adalah. Alright, seperti kata Encik Prem tadi, ini bahan mentah dia daripada kilang sana sebenarnya. Dia bawa bahan mentah ke sini. Dan yang tadi kita terang ialah proses yang pertama tadilah. Macam Encik Prem terang tadi. Jadi sebenarnya yang kita sembuh ni, kita gunakan foam daripada kilang sawit punya. Tujuannya kita nak mengawal kelembapan. Dan semburan ni kita tengok pada kelembapan lah. Kalau agak dia kering, kita sembuh. Dia tak ada satu ukuran yang ni lah. Bahan ni bahan buangan sawit. Yang disembuh ni pun bahan buangan kilang juga ke macam mana? Daripada kilang. Daripada kilang juga. Bahan buangan kilang di ni. Kolam yang keempat. Fakultatif. Kolam dibagi kolam fakultatif. Bahannya itu kita sedut, kita sembuh. Ini salah satu proses yang pertama lah. Lepas kita sembuh, kita akan balik-balikkan dengan pakai mesin yang ada kat luar tu lah. Mesin reloader tu. Dan semburan ni dia tak ada satu ukuran ya. Semburan ni dia semata-mata untuk mengawal kelembapan. Kita sembuh agak dalam seminggu 2 tengok agak kering, kita sembuh balik, kita balik-balikkan balik. Tujuannya kita nak mengaktifkan mikrob yang ada dalam longgokan tadi lah. Itu tujuannya. Selepas ini, sekali proses bawa sini pula. Lepas kita selesai kerja-kerja macam ni, kita akan letak di sini. Bila kita longgok kat sini, kita tak longgok dia biarkan begitu saja tau. Kita longgok, selang dalam 3 hari, 4 hari kita gunakan mesin reloader, kita akan balik-balikkan dia. Tujuannya kita nak mengawal dia punya apa tu dipanggil heat dia tu, dia kepanasan. Lepas tu adunan dia biar tu rata lah. Bila kita balik-balikkan tu, adunan dia akan rata. Kita buat dalam tempoh lebih kurang dalam 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Proses ini saja 2 bulan. Sini je 2 bulan. 2 bulan Lepas itu, selepas 2 bulan, kita ada satu proses cooling period dipanggil.
Okey, daripada sana tadi kita letak sana lebih kurang dalam 2 bulan. Dalam proses 2 bulan tadi kita balik-balikkan. Selepas 2 bulan kita akan buat letak kat sini. Ini dipanggil cooling period lah. Cooling period ni dalam tempoh dalam 2 atau 4 minggu. 2-4 minggu. Selepas 2 bulan di sana kita nak turunkan balik dia punya apa tu tahap kepanasan dia. Sampai tahap yang betul-betul orang kata dah reda lah dia punya tu semua. Dari segi kepanasannya, dari segi apa semua. Kita boleh letak tangan tu, kita boleh tahu tau. Masih di sana tadi kalau kita letak tangan panas tau. Letak kat sini dah tak ada gas apa. Jadi bila tak ada gas apa, daripada sini nantilah selepas 2 ataupun 4 minggu, kita akan ambil bahan-bahan ni, kita masuk dalam penapis. 2 bulan di sana tadi, akan datang kat sini. Ini untuk dalam antara 2 hingga 4 minggu lah di sini. Kita tengok. Selepas tu dia akan tapis lah yang ni. Kalau kita letak, tangan pun dah ada panas-panas sikit, tapi dia dalam proses slow down lah. Dia menurun lah. Kalau sana kalau kita letak, nak letak tangan betul boleh panas. Dia panas lah. Ini kita boleh letak, tak ada apa. Tapi tetap panas. Dalam proses tu kalau kita kata 2 hingga 4 minggu sampai ke minggu keempat tu dia dah akan dah turun dah punya panasan. Selepas itu barulah kita ambil bahan ni, kita masuk dalam mesin penapis. Dalam proses cooling period ni kita akan cek CN ratio untuk mengetahui dia punya tahap setakat mana dia punya proses pematangan tu. Selalunya di sini kalau kita cek antara 40 dalam 40%. 40% dia punya CN ratio. Jadi selalunya dalam cooling period ni kalau antara 35 40 tu bermakna proses tu sedang berlaku dan proper lah. Kalau melebihi daripada itu maknanya dia kita akan dibalik. Gitu. Kita pergi ke proses penapis. Okey. Tadi kita nampak mesin bila dia ambil, dia masuk dalam ni. Ini dipanggil mesin thermal screen nama dia dalam bahasa Inggeris. Dia mengasingkan bahan-bahan yang tak diperlukan. Jadi di sini kita ada 2 mesin tau. Yang ini grade premium. Grade premium. Yang sana plantation grade. Jadi kalau premium ni dia halus lah. Yang sana tu kasar sikit. Yang premium ni lah yang kita masukkan dalam guni yes. Yang guni biru ni kita masukkan yang inilah. Yang ni kita masukkan. Itu ada guni biru tu kan, itu tak biru. Jadi kita tuang dalam tu, buket tu satu buket dalam 2 tan. Okey, satu buket tu 2 tan. Sekali masuk dia akan pusing. Yang halus akan keluar di sini. Yang kasar akan keluar kat sana. Okey. Yang ni yang kasar. Yang kasar. Yang kasar. Jadi yang ni pun kita tak buang tau. Nanti kita akan masuk balik, kita akan tapis balik. Di sini tak ada buang-buangan, tak ada, semua dia akan recycle. Ini premium grade. Premium grade. Yang tu plantation. Prosesnya sama. Bezanya dia punya lubang penapisan tu. Dia, Yang ni halus, yang tu kasar.
Jadi kalau yang ni untuk sawit sesuai lah. Kalau yang ni untuk buah-buahan, sebenarnya kalau ikut kesesuaian ni kasar ke premium ke tak ada sebab bahan yang sama kan. Bahan yang sama. Tapi itu pulang pada customer, itu pulang pada customer, pilihan dia lah. Tapi ramai juga yang akan ambil yang ini lah, terutama untuk ladang-ladang sawit lah. Yang ini yang kita biasa guna dalam guni Andes warna biru tu, kebanyakannya untuk buah-buahan, sayur-sayuran kan. Okey. Itu saja kan. Jadi selepas ditapis tadi tu, dia akan bawa longgok ni, lepas tu kita buat satu proses lain pula. Daripada tapis kita longgok kat sini, kita buat proses pengadunan dengan microbes. Jadi microbe tadi mycorrhiza, trichoderma, bio NPK dengan dolomite. Jadi 4 bahan utama. 4 bahan utama. Kita campur, kita gaulkan dia, lepas tu kita biarkan lebih dalam 2 hari supaya microbe tu dia rata dalam adunan tadi. Selepas tu baru kita panggil pekerja-pekerja yang untuk bagging ni. Dia akan bagging, dia akan isi dalam guni, dia akan timbang. Tiap-tiap satu guni ni kita isi sebenarnya lebih daripada 25 kilo. Lebih ya. Sebab kita kalau isi 25 kilo ni kadang-kadang dalam proses pengangkutan, transport, disendat apa semua. Daripada basah jadi kering, dia akan beratkan kurang. Susutan. Jadi kita nak elakkan daripada tu, kita sengaja letak kadang-kadang dalam 25,5, 26 kilo. Saja kita letak. Jadi inilah bahan-bahan yang kita guna tadi kan? Ini bahan-bahan dia tadi. Yang ini ialah dolomite tadi. Dolomite. Pas lagi ada. Itu trichoderma. Ini bio NPK. Mycorrhiza. Mycorrhiza ada mycorrhiza ada tempat lain. Jadi semua bahan-bahan ni dolomite, trichoderma, mycorrhiza dengan apa itu bakteria NPK, dolomite kat sana. Semuanya ialah hasil daripada FECRA tu sendiri kan. Daripada Andes punya produk jugalah, PCF. Sebab kita tengok guni je, semua ada tulis. Jadi kita maknanya Bio Andes tak guna bahan-bahan lain. Semua original. Ya, original sini. Oh, kita kena cari ilmu ni. Buka kilang sendiri. Dia semua bahan ni macam microbe tu kami sendiri yang mengeluarkan melalui makmal. Kami ada makmal yang diiktirafkan. Even tadi yang kita kata microbe untuk perebutan, ini dia. Dia ada bakteria, fungus, yeast, molasses. Jadi kerja dia ialah menguraikan NPK itu sendiri supaya dia jadi selepas daripada dia di tanah nantilah. Campuran ini campuran pertama tadi untuk perebutan. Yang proses kita lalu semua tadi. Yang terakhir untuk final selepas kita tapis baru kita campur tadi yang saya cakap 4 tadi. Yang 4 tadi. Mycorrhiza, trichoderma, dolomite dengan bio NPK. Lepas itu kita bagging, jadilah macam tu bagnya. Selepas proses terakhir tu, mereka akan buat packing kat sini lah. Cuma hari ni kita akan buat demo saja disebabkan baja Andes ni laku keras. Sampai dekat kilang pun tak boleh nak tunjuk. Habis. Dah habis. Baja habis, laku keras. Jadi kita akan tunjuk cara-cara dia bagkan baja kita yang warna biru ni. Secara manual lah. Okey, selepas itu tadi kita akan tunjukkan cara manual ni satu bag sebagai untuk demo sajalah. Bagaimana hasilnya baju kita yang premium tadi, premium. Yang premium, grade premium yang tuan-tuan beli dengan ejen-ejen tu. Ini cara dia. Lebih daripada 25 kilo biasanya. Sebab untuk kita takut susutan dan segala berat dan sebagainya semasa pengangkutan, disebabkan dia dikering dan sebagainya kan. Jadi memang isinya lebih daripada 25 kilo.
kita dah tengok lah proses daripada mula sampai habis tadi, lebih kurang lah secara ringkasnya. Kita minta Cik Prem lah untuk membuat satu kesimpulan lah, ataupun sebagai pesanan juga kepada para pengguna baja Enrich kita. Terima kasih. Begini, tadi kita dah terangkan dia punya keseluruhan proses kompos. Bermula daripada racikkan, dan kita ambil, kita kumpul, kita sembur dengan microbiology, proses perebutan, lepas tu proses pengkomposan, lepas tu proses cooling period, lepas tu kita tapis, lepas tu bagging, lepas tu keseluruhan proses lah. Jadi mengenai baja pula, baja kompos ni kita boleh gunakan untuk semua jenis tanaman ya. Tanaman utama macam sawit, getah, padi, kelapa, tak ada masalah. Dan juga untuk tanaman-tanaman macam sayur-sayuran, bunga, buah-buahan, semua jenis tanaman boleh katakan semua lah. Semua. Tinggal lagi dia punya kadar taburan tu, tu terpulang. Ada yang macam pokok sawit, dia lebih daripada 5 atau 10 kilo sepokok. Bukan macam pokok-pokok bunga ni kita boleh buat dalam berapa gram je. Segenggam macam tu je lah. Itu je lah. Jadi kalau pokok buah-buahan macam pokok kelapa besar ni, paling-paling pun dalam 5 kilo. Gitu. Jadi padi pun kita gunakan ya. Padi dia ada cara dia lah, kita tabur, lepas tu dia rotokan. Jadi baja ni dia tak ada masalah. Setakat ni yang kita overdose dia memang tak ada lah. Itu satu. Kalau terlajak terlebih bubur pun tak perlu risau. Dia tidak beri apa-apa mudaratkan pada tanaman lah. Jadi yang baja pengeluaran Velcro plantation ni, kita gunakan bahan tanaman semata-mata, bahan buangan tanaman ya, plant based. Tidak ada tinja langsung. Kalau tuan-tuan tak percaya bolehlah ambil kita smart mal ke apa, tak ada masalah. Dan bahan-bahan ni pun ada dia punya certificate of analysis ada. Kita ada buat ujian di Sirim pun ada dia punya ni. Jadi dia tak ada, bebas daripada nematod, daripada ada beberapa yang yelah, nematod macam cacing-cacing bahaya dalam tanah dan sebagainya, bakteria bahaya tu ada satu memang terkawal lah. Apa semua tu kita dah buat. Yang bebas daripada tu semua. Okey, satu lagi ya. Baja Enrich mengeluarkan Velcro plantation ni, kesemua bahan yang kita gunakan adalah bahan sendiri. Bahan EFB itu pun daripada Velcro bahan. Microbe yang kita gunakan pun kita hasilkan daripada bakmal kita sendiri. Boleh dikatakan kesemuanya Velcro, bahan-bahan daripada Velcro. Tidak ada, kita tak beli daripada mana-mana pihak. Jadi tuan-tuan, para customer ni tak perlu nak risau. Kita campur dengan bahan-bahan yang ni semua tak timbul lah. Tuan-tuan boleh ambil bahan tersebut, boleh bawa ke makmal, boleh cek ada masalah apa ke, boleh kontak saya, nanti saya akan bagi nombor telefon saya. Boleh kontak direct ke saya, dapatkan maklumat. Jadi jaminan itu jaminan daripada kilang sendiri, daripada jaminan daripada kita Velcro plantation lah. Kita sebagai pengeluar kita jamin. Dan yang keduanya, kalau para customer ada apa-apa masalah mengenai baja, rasa tak puas hati apa sekalipun, boleh berjumpa atau boleh hubungi kita untuk mendapatkan penjelasan. Kami bersedia untuk beri sebarang penjelasan mengenai apa-apa masalah mengenai baja tersebut. Itu saja. Okey, jadi secara keseluruhannya kita dapat tengoklah ya, daripada mula sampai akhir proses tu. Dan sebenarnya saya pun telah dijemput, sebenarnya bukan jemput lah, diajak pergi berjalan di kilang dinilai untuk kita tengok proses trichoderma dengan mycorrhiza di sana. Kita nak tengok, tapi memang hebatlah kita rasa sebab saya tengok sendiri di depan mata saya, daripada sebelah ni lah kilang, kilang sawit, di mana semua proses tu bahan-bahan mentah, bahan-bahan buangan sawit yang dijadikan minyak tu kan. Jadi dia ambil semuanya, tidak ada tertinggal pun ya. Kita mulakan macam proses yang kita tengok tadi sehingga akhirnya menjadi baja yang ada di pasaran. Ya, baja pasaran. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada pengurusan Velcro Plantation yang sudi jemput kita. Ini pun sebab saya gatal-gatal dia sebenarnya, biasanya kita masuk dalam video kita gunakan. Jadi rezeki tuan-tuan juga dapat tengok bagaimana baja yang tuan-tuan guna ni dibuat. Saya rasa insya-Allah lah pohon-pohon kita, tak kira lah kita tanam sawit ke, kita tanam durian ke, kita tanam pokok buah-buahan, sayur-sayuran ataupun pokok-pokok bunga, insya-Allah dia akan dapat hasil yang lebih baik. Dan baja pun saya tengok harganya mampu milik. Ya, harga mampu milik dan bahan-bahannya selamat digunakan, tidak merosakkan tanaman. Dan kepada orang yang nak buat kebun fully organic, ya, macam nak buat hasil-hasil
tanaman yang secara organik, saya rasa baja ini sangat sesuai digunakan. Jadi saya rasa itu dulu perkongsian untuk Alang Channel pada kali ini. Sekian, Assalamualaikum, bye bye. Lama sekali Cik Ibrahim. Okey.